Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Kita melihat begitu ramai figura politik yang akan ditampilkan selepas SPR mengumumkan tarikh-tarikh penting utama pilihan raya untuk pilihan raya umum ke-15, dan antara yang menjadi tumpuan adalah tokoh-tokoh politik muda dari BN UMNO Barisan Nasional, iaitu mereka yang pernah ditampilkan sebelum ini dan juga bergerak aktif sama ada di peringkat parti ataupun di peringkat kaki tangan awam. Jadi pada malam ini saya akan menemui saudara Syahril Sufian Hamdan, mantan pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri dan juga Ketua Penerangan UMNO. Terima kasih Syahril kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani menjelang Malaysia memilih pada malam ini. Terima kasih. Okey Syahril, saya rasa ramai beranggapan kali ini pilihan raya amat berbeza dan situasi kita berhadapan dengan pilihan raya juga pelbagai isu yang mendasari. Antaranya isu utama adalah isu ekonomi. Kerana isu ekonomi sejak kita COVID hingga hari ini masih banyak tidak selesai dan memerlukan satu polisi tawaran dasar dan juga apa yang akan ditawarkan dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi buat pertama kali juga kita lihat Barisan Nasional menghadapi pilihan raya kali ini bukan sebagai incumbent secara total, tetapi ada wakilnya melalui ahli parlimen yang menjadi Menteri Kabinet dan juga Perdana Menteri. Tetapi saya rasa itu bukan biasa bagi BN. Jadi apakah yang dikatakan mungkin kali ini berbeza bagi Syahril? Ya, tidak ada yang biasa kali ini. Macam Maji sebut, ini kali pertama kita masuk pilihan raya tanpa memegang ataupun mentadbir kerajaan secara mutlak. Tetapi gambaran itu cuba dikesampingkan oleh lawan-lawan kita yang cuba nak kata ini adalah sama seperti sebelum ini. Jadi sebab itu kita dah bagi Barisan Nasional 60 tahun, kita kena ubah kepada Pakatan Harapan, dan sengaja nak bagi orang lupa bahawasanya sebenarnya Pakatan Harapan mempunyai satu masa walaupun tak sampai 2 tahun yang mana mereka diberi peluang untuk mentadbir dan terpulang pada rakyat untuk membandingkan apa yang berlaku sebelum PRU14 dan apa yang berlaku selepas. Tetapi dalam ketidakbiasaan ini dan landscape politik yang baru ini, Barisan Nasional bersiap sedia dengan tawaran-tawaran yang perlu kita sampaikan kepada rakyat dan meyakinkan mereka bahawasanya setelah melihat hampir semua parti, tapi memang semua partilah pernah merasai masa dalam kerajaan, ini masa untuk kembalikan mandat kepada BN sebagai satu coalition yang paling kredibel, yang paling kompeten untuk menjaga masa depan kita 5 tahun akan datang. Syahril berada di Pejabat Perdana Menteri sebagai pengarah ekonomi dan juga kita tahu juga latar belakang Syahril banyak bercakap ketika pemuda dan juga berkaitan dengan ekonomi dan bagaimana Malaysia perlu bergerak ke hadapan. Tetapi situasi pada ketika ini, isu berkaitan dengan kejatuhan nilai ringgit, kadar upah yang tidak banyak meningkat dan tidak pulih seperti sebelum COVID-19, inflasi yang terus naik, pelaburan asing yang merudum dan kenaikan harga barang seolah-olah tidak dapat dikawal lagi. Walaupun dikatakan itu berkaitan banyak pergerakan ekonomi global dan juga pergerakan dolar yang terlampau tinggi yang dibuat oleh Fed. Jadi adakah ini juga perlu diterangkan kepada rakyat, dan adakah dalam, walaupun Perdana Menteri menganggap walaupun manifesto itu mungkin akan ditawarkan semua parti, tetapi ada kelebihan bagi BN kerana sudah menawarkan bajet 2023 dan itu sudah ada alokasi kewangan dan juga duit yang boleh diterus dibelanjakan kalau sekali lagi BN diberikan mandat. Adakah begitu? Di mana bezanya adalah bajet 2023 yang telah pun memberikan gambaran apa sebenarnya seorang Perdana Menteri daripada BN nak bawa, apa sebenarnya seorang Menteri Kewangan daripada BN nak bawa, yang mana semua janji itu ataupun perancangan itu allocated for, maknanya sudah budgeted for lah. Jadi bila kita cakap contohnya kita nak beri grant kepada PMKS untuk membantu mereka merancangkan aktiviti yang tertekan sepanjang 2-3 tahun COVID ini, benda itu memang telah pun diperuntukkan. Ataupun kita hendak memberikan bantuan kewangan yang paling besar kepada B40 dan sebahagian M40, itu pun sudah diperuntukkan. Apabila ada potongan-potongan cukai untuk M40, itu sudah diperuntukkan, bukan hanya sekadar cakap-cakap sahaja. Kemudian bila bercakap tentang cabaran yang kita hadapi, inflasi, nilai mata wang ringgit dan sebagainya, itu memang kita akui cabarannya memang perlu diuruskan dengan baik oleh kerajaan selepas ini. Itu poin dia.
Tetapi bila kita tengok lawan-lawan kita ini, pertama pada fasa pertama mereka tak banyak pun tawaran yang disebut. Tetapi sehari dua ni dah mula ada tawaran. Tawarannya ialah potong gaji menteri. Kalau mereka merasakan potong gaji menteri itu boleh selesaikan masalah, saya rasa silap tersasar. Memang dari segi prinsipnya, saya ingat saya pun boleh pertimbangkan. Mungkin perlu menunjukkan solidariti kita kepada rakyat supaya tidak dilihat bahawa ada golongan yang orang kata kayangan yang mana mempunyai kuasa dapat kelebihan dan sebagainya. Saya faham perkara itu dan memang satu perkara yang BN patut pertimbangkan juga. Tetapi soalnya untuk rakyat, adakah penyelesaian pada banyak masalah yang Pakatan Harapan kata kita ada ni, solution dia adalah potong gaji menteri? Mesti lebih bijaksana dan lebih komprehensif daripada itu, dan itu yang BN akan bawa. Ya, Syaril, ia juga berkaitan dengan hal struktur ekonomi, berkaitan dengan fiskal kerajaan dan juga hutang kerajaan yang sedia ada. Walaupun Syaril kata betul itu akan kita hadapi pada masa akan datang, memulanya 2023 dikatakan ada kemelesatan oleh IMF dan World Bank. Tetapi isu berkaitan dengan tukaran tinggi ringgit yang rendah dan pelaburan asing, begitu juga berkaitan inflasi ini bukan sehari dua, sudah berlarutan sejak era peralihan endemik ini, dan kita tahu juga pelbagai instrumen kerajaan ditumpukan, tetapi kita lihat inflasi terus naik, kadar kenaikan barangan yang terpaksa dibayar oleh rakyat untuk membeli barang asas pun agak tinggi sehingga hari ini. Jadi adakah apa yang tak kena? Tanpa terlalu kita ulang kembali apa yang berlaku dalam situasi ekonomi dunia, ada sedikit isyarat yang positif. Iaitu kalau kita lihat baru-baru ini diumumkan bahawa kadar inflasi jatuh 4.5%. Hari itu 4.7, sekarang ini 4.5. Mungkin terlalu awal, tetapi mungkin kita menghampiri peak inflation, iaitu kadar inflasi yang paling tinggi sebelum ia akan kembali turun. Dan sudah ada sedikit isyarat di negara-negara lain bahawa perkara ini mungkin berlaku. Jadi kalau kita sampai ke tahap itu, maka kita harapkan tahun 2023 walaupun akan cukup mencabar, akan boleh diuruskan dengan baik dengan dasar-dasar yang matang dan dasar-dasar yang realistik. Ini yang penting. Kita perlukan sebuah kerajaan pada tahun 2023 nanti yang hit the ground running, yang dah ada perancangan, yang dah ada peruntukan, yang dah ada plan bagaimana nak mencapai sasaran-sasaran yang ada dalam RMK12, yang ada dalam kita punya cita-cita untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang ada pekerjaan yang bergaji tinggi, berpendapatan tinggi. Bukan hanya janji-janji populis yang menyerang individu dan membuat satu bunyi-bunyi ataupun headline yang mungkin sensasi, tapi sebenarnya tidak ada efek sangat kepada situasi dan kebajikan rakyat. Antara keutamaan negara melihat ketika pilihan raya umum ke-15 dan juga turutan daripada pilihan raya umum ke-14 adalah berkaitan dengan governance dan urus tadbir. Seolah-olah pada pertempuran untuk pilihan raya kali ini kita tak dengar ramai di kalangan pimpinan utama UMNO Barisan Nasional meletakkan hal berkaitan dengan anti rasuah, mengurangkan ketirisan. Betul, kita meletakkan subsidi berbilion-bilion ringgit sampai ber-80 bilion, tetapi kita tahu juga berapa persen yang turun sampai ke bawah berkaitan dengan tata kelola baik, berkaitan dengan hal untuk meletakkan urus tadbir itu berada di tahap tertinggi. Adakah Syaril sendiri peribadi bagaimana? Saya setuju tadbir urus mesti sentiasa diperbaiki. Kalau tengok lawan kita pun, dia tak cakap sangat tentang perancangan dia untuk penambahbaikan tadbir urus. Dia cuma serang beberapa individu yang dilihat sebagai pemimpin dalam parti untuk mencerminkan bahawa seluruh Barisan Nasional UMNO ni tak boleh diberikan peluang untuk mentadbir sebab dia akan curi duit orang, dia akan rasuah dan sebagainya. Itu memang taktik mereka daripada awal penggal sampai sekarang, malah sebelum itu pun sama. Saya rasa ini soal yang mana Barisan Nasional dalam manifestonya yang akan dilancarkan tak lama lagi akan menggariskan apa perancangannya untuk menunjuk kepada rakyat bahawa tadbir urus adalah satu perkara yang kita utamakan, dan kita harap bahawasanya rakyat akan menilai akhirnya perancangan yang mana dalam soal tadbir urus dan mengurangkan ketirisan dan sebagainya. Di samping itu, perancangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang paling penting, Haji. Kalau kita bercakap dari segi konsep semata-mata, tetapi apabila mereka memimpin negara ini, Bursa Malaysia yang paling tercorot dalam Asia, apabila mereka pimpin negara ini, KDNK menurun berbanding dengan zaman sebelum mereka menang, apabila mereka pimpin negara ini, tengok data dalam dosa, Maji, gaji untuk sektor pembuatan jatuh secara mendadak selepas mereka ambil alih dalam PRU14 sebab tak ada keyakinan. Jadi ini semua real factors yang mungkin susah untuk dijadikan headline sensasi. Tetapi ini realitinya apabila bezanya
kepimpinan yang ada pengalaman, ada credibility, ada competence. Mereka yang sekarang ni bercakap, antara favourite line sekarang ni ialah kita dah bagi Barisan Nasional 60 tahun. Dia ulang-ulang balik lah. So kita kena, apa salahnya kita bagi Anwar Ibrahim pula jadi PM? Bagi saya, beberapa perkara lah. Satu, individu-individu yang dikatakan segar ni, individu-individu ini pun pernah berada dalam 60 tahun itu. 20 tahun, 22 tahun dalam 60 tahun tu kita tahu pemimpinnya siapa. Dalam sebahagian besar 22 tahun tu pun kita tahu timbalan Perdana Menterinya siapa, Menteri Kewangannya siapa. Banyak individu-individu yang cuba mengasingkan diri daripada sejarah 60 tahun itu, yang mereka kata teruk sangat kononnya, mereka berada dalam sebahagian itu. Jadi soalnya adalah barisan kepimpinan mana yang lebih kompeten. Menteri Kesihatan yang sedia ada ni adakah tidak kompeten? Adakah Menteri Perumahan yang sedia ada ni tidak kompeten? Inilah individu-individu, beberapa contoh yang kita rasa dengan struktur yang ada dalam Barisan Nasional, dengan kepemimpinan individu-individu ini yang boleh kita katakan mempunyai credibility dan kemampuan untuk bawa negara ini 2023 ke 2028. Ya. Apabila kita memasuki pertempuran dan ramai penganalisis beranggapan inilah pertama kalinya kita tidak dapat menjangkakan siapa akan melepasi 112, 115 selepas 20 hari bulan akan datang ataupun 19 hari bulan. Jadi bagi Syahril sebagai anak muda dalam parti lama dan parti yang terbesar di negara UMNO Barisan Nasional, adakah suatu yang ganjil apabila tidak dapat orang kata pun mencongakkan kemenangan dari awal sebelum bertarung apabila pilihan raya umum diumumkan? Saya rasa ni cerminan landscape politik yang dah matang lah dan berbeza. Kalau dulu dia seolah-olah hanya dua coalition, sama ada Barisan Nasional ataupun yang lawan Barisan Nasional. Sekarang ni kita ada 3, mungkin 4, bergantung, mungkin 5, bergantung pada kerjasama atau tidak kerjasama parti-parti yang selain daripada Barisan Nasional ini. Jadi sudah tentu matlamat kita untuk melepasi 112. Andai kata tidak dapat, kita yakin bahawa kita akan mempunyai jumlah kerusi yang paling dominan untuk membentuk sebuah kerajaan dengan kerjasama daripada parti-parti lain jika perlu. Tapi kita hanya akan bincang perkara itu selepas kita tamat PRU 14 PRU 15 itu, dengan harapan bahawa perbincangan ni kalau boleh tidak ada. Maknanya kita boleh capai 112 dengan sendirinya. Dan selain daripada apa yang saya sebut tadi, manifesto yang nak dibentangkan, bajet 2023 memberi cerminan apa perancangan khusus kita, bagaimana kita nak fikir nak bawa negara ni ke depan dan anak muda dan sebagainya, segmen-segmen yang kita khususkan. Saya juga satu lagi perkara lah yang minat nak sebut pada Haji, walaupun tak berkait sangat dengan soalan itu, ialah perlunya, orang selalu cakap peralihan generasi, move on dan sebagainya. Kalau kita tengok siapa calon-calon Perdana Menteri yang ada dalam PRU 15 ini, dua individu yang mewarnai dan mendominasi politik daripada saya kecil lagi masih ada di situ. Dan seolah-olah drama antara kedua-dua mereka ini yang sekejap nak kerjasama, hari ini pula gaduh, lepas tu sekarang ni boleh kerjasama balik, saya pun tak tahu macam mana. Tak habis-habis tentang dua individu ini. Sedangkan kita dalam Barisan Nasional menghadapankan Datuk Seri Ismail Sabri. Dia akan menjadi orang pertama mengakui dia bukanlah seorang yang sempurna, tetapi akhirnya kita ada peluang untuk move on daripada generasi ini. Generasi yang waktu saya sebut tadi, macam saya kecil lagi, masih lagi tentang Mahathir dan Anwar. Ini dah tahun 2022. Ini masanya kita memulakan peralihan generasi itu, move on daripada dua individu ini, dan generasi yang mewarnai itu beri peluang kepada seorang dan juga barisannya untuk meneruskan kepimpinan dalam negara ini. Tetapi tidakkah ia memberikan refleksi realiti dalam pimpinan UMNO juga masih berhadapan dengan aging leaders yang masih berada di tampuk kuasanya? Apa bezanya dengan parti-parti lain? Yalah, maksudnya itu lebih, adakah itu juga menjadi persoalan Syahril, perlu juga ada pass baton yang lebih segar? Kadar pass baton itu kita boleh bahaslah, adakah lebih patut lebih laju dan sebagainya. Tapi dalam option yang ada ni, adakah kita nak kembali kepada generasi dan dua orang yang waktu saya kecil lagi masih dalam politik dan sekarang dia masih lagi nak jadi Perdana Menteri?
golongan muda, dan pastinya game changer pilihan raya umum ke-15 adalah undi 18 dan juga pendaftaran automatik. Pendaftaran automatik tak semunci-munci, mungkin dah sampai 50 tahun, 40 tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu mereka Ada yang sejak merdeka. betul, tak pernah ambil syakna pasal politik dan mereka tidak minat untuk berpolitik, tetapi ada senarai pemilih, sudah ada dalam senarai pemilih SPR. Jadi 5 juta ke 6 juta, dan saya rasa di seluruh negara lah, antara negeri yang paling banyak pendaftaran baru ini Sabah, Sarawak, di Selangor, Johor. Dan bagi Syahril lah, ini merupakan satu green field yang mungkin tidak semua akan claim inilah penyokong tegar mereka ataupun mereka yang sympathizer mereka. Jadi apa tawaran BN untuk kelompok ini, ataupun BN masih rasakan cara mereka berstrategi di Melaka dan di Johor hanya menumpukan pengundi teras BN yang perlu dibawa keluar semaksimum mungkin, itu sudah cukup? Saya rasa kena tengok balik kot dalam Johor tu, especially waktu dah ada undi automatik kan di PRN Johor, kita masih menang. Kita masih menang dengan jurang yang agak membanggakan, walaupun tidak boleh dijadikan template 100% ya, tetapi isyarat yang positif lah pada ketika itu, di mana kaedah pendekatan kita berbeza. Tidak seperti PRU14 dan tidak sebelum-sebelumnya. Contohnya yang paling jelas sekali ialah betapa ramainya calon-calon muda diketengahkan. Hari ini sudah berkali-kali pengurusi Barisan Nasional menekankan bahawa 70% muka segar, muka baru. Mungkin tak semualah di kalangan orang muda, tetapi saya yakin sebahagian besarnya, sebahagian besar dari muka baru itu akan datang daripada julat umur yang muda. Jadi itu satu perkara yang sudah sinonim dengan BN. Dan saya yakin akan ditunaikan oleh pimpinan utama. Saya yakin akan ditunaikan. Saya harap waktu dah pengumuman calon tu, bila congak-congak bolehlah mencapai 70% itu. Tapi maksudnya kita mengharapkan begitu. Terbukti dah, Haji. Bukannya dia satu janji yang disebut oleh Presiden tetapi tak ada track record untuk membuktikan. Dia dah tunjuk di Melaka, dia dah tunjuk di Johor. Jadi sebab itu kita yakin. Kita yang golongan muda dalam parti pun agak yakin dengan komitmen tersebut agar boleh diterjemahkan. Juga ada komitmen untuk lebih ramai calon wanita. Yang mana kebetulan dalam PRN Melaka dan PRN Johor pun kalau tengok statistik, kita antara yang paling kedepankan calon-calon wanita. Jadi ini semua metrik-metrik ataupun isyarat-isyarat dan indikator yang selalu 10 tahun dulu dianggap Parti UMNO ni susah nak buat macam ni. Tapi sekarang ni kita sebenarnya mendahului. Jadi saya rasa dalam soal progresif politik, dalam soal pembaharuan, tak sempurna je. Tapi Barisan Nasional dalam penggal ini banyak sebenarnya yang telah dilaksanakan yang boleh kita sebut. Itu sebagai satu menjentik minat anak muda untuk ke petak undi ataupun ke kotak undi, tetapi tawaran kepada mereka. Tawaran kepada anak muda. Tanpa terlalu terperinci sebab manifesto itu akan dilancarkan. Banyaknya akan tertumpu kepada bagaimana kita nak mengurus ekonomi anak muda. Maknanya macam mana kita nak pastikan jumlah pekerjaan bertambah. Yang mana sudah pun bertambah bawah Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam beberapa bulan dia jadi PM, tiap-tiap bulan pengangguran jatuh. Berbeza dengan pentadbiran sebelumnya dan sebelumnya. This is a fact, ni fakta. Kenapa? Sebab ada ketegasan dalam pentadbiran beliau, ada keyakinan dalam komuniti perniagaan untuk ambil pekerja. Kemudian yang kita sekarang ni risau, mungkin unemployment tidak sangat menjadi masalah, kita kena pastikan. Tetapi yang masalah besar sekarang underemployment kan. Macam mana kita nak pastikan pendapatan, kadar upah itu tidak macam sekarang. Sebelum COVID pun dah ada problem, bila COVID jadi lebih teruk. Solution dia structural. Solution dia macam mana kita nak pastikan pelaburan yang wujud dalam Malaysia ni, baik domestik, baik daripada luar, adalah pelaburan yang boleh menjana pekerjaan berpendapatan tinggi. Kita tak boleh semata-mata naikkan gaji minima dengan harapan semua itu akan secara automatiknya gaji akan naik. Haji pun tahu benda itu tak simple begitu kan. Jadi apa kaedah dan apa perancangan untuk tarik pelaburan sebegitu, untuk menjana pelaburan domestik sebegitu. Di sinilah apa yang kita ada dalam bajet 2023 dengan grant otomasinya, dengan tax breaks-nya dalam green investment, semuanya menjana ke arah itu. Kita tak dengar perkara ni daripada Perikatan Nasional. Kita tak dengar perkara tentang Pakatan Harapan. Dia akan marah sebab gaji menteri tinggi. Dia akan marah bila ada outrider terlalu ramai. Ni saya setuju. Memang harus diperbaharui. Kalau tanya saya lah, outrider ni sepatutnya hanya untuk PM dengan Agung. Sudah. Apa ramai-ramai? Tak payah ramai-ramai. Kalau sesuai untuk potong gaji menteri 30%, 40%, 5%, potong. Gaji menteri pun kalau kita tengok purata 50,000 satu bulan. Kalau kali 12, 600,000 seorang. Kalau kira untuk satu tahun, berapa jumlah menterinya, saya rasa tak adalah sampai beratus-ratus juta pun. Subsidi kita pun dah 80 bilion. Jadi inilah maksudnya bagaimana kita nak pastikan
perbincangan ekonomi kita adalah ke arah bagaimana nak meningkatkan pendapatan orang muda. Ini yang kita nak dengar daripada PH dan PN. Berkaitan dengan pendapatan orang muda, saya rasa secara dekat dengan isu ni. Kerana kita sudah bercakap sebelum you masuk dalam pejabat Perdana Menteri pun, banyak kali you bagi suggestion ataupun cadangan-cadangan yang di luar kotak berkaitan dengan ekonomi digital, membawa pelaburan berkualiti tinggi, kita meletakkan TVET berada di barisan hadapan. Tetapi apabila pandemik tu seolah-olah kita backwards balik, dan kita nak restart balik, kita bawa ekonomi lama dengan depending kepada pekerja asing tu masih. Dan kerana majikan tidak ada pilihan, mereka tidak ada pekerja tempatan yang boleh di-employ untuk di ladang, di services dan sebagainya, dan akan menyebabkan perniagaan mereka perlahan untuk pulih dan sebagainya. Adakah ini juga structural ekonomi yang perlu ditukar apabila kerajaan baru dibentuk? Benar, dan kita lihat perancangan-perancangan dalam rancangan Malaysia ke-12 sudah pun menggariskan pembaharuan tersebut dengan target-target yang ada dalam soal mendigitalkan ekonomi kita, mendigitalkan sektor pertanian kita, dalam soal ekonomi hijau, apa sasaran kita untuk meningkatkan renewable energy capacity kepada 31% menjelang 2025, bagaimana nak mengurangkan greenhouse gas emissions kepada sebanyak 45% menjelang 2030. Ini semua sasaran-sasaran yang dipikirkan oleh Kerajaan Pentadbiran Barisan Nasional, yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Dalam sasaran itu akan mewujudkan pekerjaan yang baru, akan mewujudkan kadar pendapatan yang lebih tinggi. Kalau contohlah satu lagi idea ataupun satu lagi sasaran kita untuk membina pasaran carbon credit. Ini akan memerlukan skill dan kemahiran yang berbeza. Yang baru. Inilah kerja-kerja yang kita nak buat sebagai sebuah kerajaan. Ini yang difikirkan bukan hanya di Putrajaya tetapi di PWTC. Yang sekali lagi saya sebut, tidak saya dengar daripada lawan kita. Ya, berkaitan dengan anak muda, untuk keluar 19 hari bulan, mereka memerlukan satu masa yang selesa dan cost efektif untuk keluar mengundi. Kerana apabila kita dah bagi ruang untuk rakyat seluas mungkin untuk mengundi, dengan ada 21 juta pengundi kali ini, tetapi kalau kita menyusahkan mereka, saya rasa tak berbaloi dengan 1 bilion kita akan SPR kata semalam untuk perbelanjaan kali ini. Pandangan Syahril untuk bergerak ke hadapan dalam masa sebulan ini, apakah perkara yang orang muda perlu diberi perhatian? Kalau orang kata pun crowdfunding dilakukan oleh badan sivil dan juga orang-orang persorangan sekarang, saya rasa itu perlu digalakkan. Tetapi bagi anak muda yang sekarang baru saja masuk universiti, semester baru bermula, mungkin ujung bulan akan datang akan ada test dan sebagainya, apa langkah-langkah yang saya rasa boleh dilakukan di peringkat pentadbiran universiti misalnya, ataupun majikan misalnya, ataupun pihak penerbangan ataupun pemilik pengangkutan awam, bagilah mereka balik sekejap, 2 hari pulanglah balik ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Saya mengharapkan dari segi majikan mereka memberi kelonggaran seluas-luasnya, sebab ini 1 kali dalam 5 tahun. Ya. 1 hari dalam 5 tahun. Hari saja. Jadi kalau boleh diberi cuti, beri cuti tanpa pemotongan gaji. Itu satu perkara yang mungkin tak boleh diwajibkan tetapi boleh sangat-sangat digalakkan kepada majikan-majikan. Tiket kapal terbang kita dengar dalam sehari 2 ni meningkat, tetapi saya baru tengok di Malaysia Airlines pun nampak ada promosi untuk menggalakkan. Saya rasa ini adalah satu pengorbanan kecil lah, kepada sebuah syarikat komersial untuk menyemarakkan demokrasi. Mungkin perkara yang sama boleh kita galakkan di kalangan pengoperasi bas dan sebagainya, untuk membantu, sebab macam saya sebut ini sekali dalam 5 tahun, takkan memberikan apa-apa, menjejaskan apa-apa keuntungan pun kepada syarikat-syarikat ini. Malah sebenarnya saya boleh ajak syarikat-syarikat penerbangan misalnya ataupun bus operator, ini sebenarnya branding ataupun marketing untuk mereka. Betul. Kalau mereka memudahkan, sebenarnya mungkin ada pulangan. Tapi bukan tempat saya lah nak mengajar macam mana dia nak run dia bisnes kan, tapi saya harapkan benda ni mereka boleh buat supaya menunjukkan semua parti, tak kira parti dalam kerajaan ataupun luar, mahu menyemarakkan demokrasi. Timbalan Ketua Menteri Sabah ada mencadangkan kepada pihak
SPR, kalau boleh luaskanlah undi awal, undi pos itu kepada mahasiswa universiti. Tak payahlah mereka balik ke Sabah, ke Sarawak dengan kos penerbangan, cuti pempendek dan sebagainya. Jadi kita tak dengar semalam dalam persidangan media SPR. Jadi ada masa lagi ke kalau kita nak lihat anjakan daripada pihak SPR untuk memudahkan para mahasiswa kita? Saya tak berapa arif dari segi perincian peraturan ataupun undang-undang kan. Tapi kalau benda tu bagus dan boleh dipertimbangkan. Mengapa tidak? Ini satu game changer baru untuk mungkin meletakkan peratusan keluar mengundi melebihi daripada sasaran 75%. Terima kasih saudara. Jadi di Kuala Lengan? Wallahualam. Mungkin di video WTC je. Kecil sangat. Kalau video WTC je kita boleh interview hari-hari. Kalau macam tu hari-hari lah datang ke WTC. Terima kasih Syahril Sufian Hamdan, antara tokoh yang saya ingin lihat berada di poster pilihan raya. Tak kira lah parlimen mana, tetapi ini aset untuk ke parlimen, bukan dari peringkat DUN ataupun sebagainya. All the best Syahril. Saya bagi wish dululah, siap-siap. In advance. Syahril Sufian Hamdan, Ketua Penerangan UMNO dan juga mantan pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.